Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berita Al-Hijrah 22 Rabiul Akhir 27 November bersama saya Wan Kamaruddin Ibrahim. Dan berikut antara pengisian utama malam ini. Mandi safar boleh tolak bala amalan khurafat. Juga pelajar SPM maut langgar dengan lori. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan memanggil seorang ustaz sekiranya perlu berhubung kuliah agamanya mengenai mandi safar yang tular sejak kemarin. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Ahmad Marzuq Syahri berkata, perkara itu sudah dalam pengetahuan dan pemantauan pihak Jabatan Agama Negeri. Kaitan mandi safar itu memang itu adalah benda yang khurafat dan telah pun disebut dalam hadis Bukhari, hadis Sahih Muslim bahawa tidak ada kesialan berkaitan dengan bulan safar ini. Ini adalah antara amalan jahiliah yang kita kena buang, yang kita kena ubah masyarakat kita supaya tidak menganggap bulan safar ini sebagai bulan sial. Nabi menegur, benda ini berlaku semenjak zaman jahiliah. Zaman Nabi dulu pun dah ada perkara ini sehingga Nabi menyebut dalam satu hadis bahawa tidak ada kesialan berkaitan dengan bulan safar. Jadi kalau masyarakat kita cuba untuk hidupkan kembali amalan mandi safar ini jangan kita kembali kepada zaman jahiliah lah. Beliau ditemui media selepas menyampaikan bantuan kepada 18 keluarga mangsa kebakaran di Jalan Sultanah Zainah, Kota Baru hari ini. Terdahulu tular di media sosial kuliah seorang ustaz yang mempunyai hampir 200,000 pengikut dalam talian berhubung amalan mandi safar. Menerusi kuliah berkenaan, Ustaz terbabit mengatakan mandi safar itu adalah mandi pada hari Rabu terakhir bulan safar sebagai usaha menolak bala. Dalam perkembangan lain, Datuk Ahmad Marzuq berkata pihaknya telah mengarahkan JAKIM bekerjasama dengan Jabatan Agama Negeri untuk memantau kuliah oleh pemegang tauliah yang bebas mengajar di masjid dan disiarkan melalui media sosial. Ia bagi memastikan isi kandungan ceramah berkenaan tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Kerja mudah iaitu hanya membawa pendatang asing tanpa izin parti ke destinasi ditetapkan sebelum terima upah lumayan setiap seorang bernilai RM200. Perbuatan itu mendorong 3 lelaki warga tempatan menjadi tekong darat untuk membawa 17 parti yang baru memasuki negara ini untuk dihantar ke Perak. Bagaimanapun kegiatan mereka berjaya digagalkan apabila ditahan sepasukan pegawai dan anggota dari Jabatan Siasatan Jenayah IPK Kedah bersama unit risikan sepadan dan Bukit Aman pada jam 9.30 pagi tadi. Kesemua parti ini yang menaiki 3 buah kenderaan itu diekori dari sempadan Bukit Kayu Hitam sebelum ditahan ketika ingin melintasi di Plaza Tol Hutan Kampung. Menurut seorang tekong darat, kegiatan berkenaan telah diatur ejen dan dia hanya mengambil kumpulan parti di kawasan Chanlun sebelum mereka dihantar ke Setiawan Perak. Dia menunggu di tepi jalan sebelum parti yang sedang menyorok di dalam semak memasuki kereta. Potong satu kepala RM200. Tapi potong minyak semua, makan semua. Mesti minyak bos support lah. Takkan you semua potong dengan duit satu kepala RM200. Kita sendiri ke kita sewa? Sewa. Ha? Sewa. Sewa berapa ringgit sehari? Ha? Berapa? Sewa? 200. Satu hari RM200. Sudah berapa hari you sewa? Ini sewa 2 hari. 2 hari 2 hari you sewa lah. Ini kereta sewa mana tempat? Manjung. Ya? Manjung punya tempat. Menurut seorang lelaki warga Myanmar yang dikenali sebagai Sarip yang fasih berbahasa Melayu mengatakan dia pernah bekerja di negara ini dan pulang semula ke Myanmar ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP bulan Mac tahun lalu. Dulu kerja mana? Sungai Buloh. Sungai Buloh. Kerja apa? Di cuci kereta. Cuci kereta. Cuci kereta. Sekarang mau masuk sini mau kerja mana? Sungai Buloh juga? Tukang ini kan cari. Baru mau cari kerja. Masuk bayar berapa? 6,000. 6,000 satu orang. Ya. 6,000. Duit Malaysia 6,000. Ya, macam Bayar mana? Sana ke bayar sini? sana. Bayar Myanmar sana. Sementara itu, Timbalan Ketua Polis Kedah Datuk Muhammad Rozi Syahri berkata, kumpulan parti ini dibawa masuk dari Myanmar ke Thailand melalui jalan darat dan berada di Thailand selama 5 hari sebelum masuk ke negara ini. Katanya ejen Thailand dipercayai membawa parti masuk
melalui pagar sepadan di Bukit Tangga, Bukit Kayu Hitam yang dirosakkan dan disambut oleh ejen Myanmar di sempadan Malaysia. Ketiga-tiga suspek itu kini disiasat mengikut Seksyen 26-A Atip Som 2007. Manakala di Pulau Pinang, sindiket pengedaran dadah berselindung di sebalik Pangsa Puri akhirnya terbongkar selepas polis menahan 3 lelaki dalam 3 serbuan di Bukit Mentajam dan Permatang Paut pada 23 November lepas. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Pulau Pinang, Asisten Komisioner Mustafa Kamal Gani Abdullah berkata, 3 lelaki tempatan masing-masing berusia 38 hingga 47 tahun itu ditahan bersama dadah jenis heroin dan syabu dengan nilai keseluruhan RM134,800. Siasatan lanjut ke atas lelaki tersebut telah membawa pihak polis ke sebuah rumah flat di mana di situ telah dirampas 9 paket plastik dadah heroin yang dianggarkan bernilai RM55,275 dan 2 ketulan mampat dadah heroin base yang bernilai RM69,645. Keseluruhan nilai dadah yang dirampas adalah sebanyak RM134,800. Dadah ini penggunaannya pada satu masa boleh digunakan oleh 68,842 orang penagih. Ujian saringan air kencing ke atas ketiga-tiga suspek yang juga pemandu lori dan penganggur itu mendapati mereka positif dadah metafetamin dan morfin. Manakala siasatan lanjut mendapati suspek berusia 41 tahun itu mempunyai 18 rekod jenayah lampau berkaitan dadah, manakala 2 lagi turut mempunyai rekod jenayah lampau. Selain dadah, polis turut menyita barang kemas yang bernilai RM12,500 daripada kesemua suspek. Kesemua suspek masing-masing direman sehingga 29 November hingga 30 November ini bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 39-B Akta Dadah Berbahaya 1952. Menurut Mustafa, sindiket berkenaan mula bergiat aktif mengedar dadah untuk pasaran di sekitar seberang perai sejak Jun tahun ini. Katanya setakat ini polis sudah mengenal pasti dan sedang giat mengesan saki-baki ahli sindiket tersebut. Seorang pelajar sijil pelajaran Malaysia SPM maut selepas motosikal yang ditunggangnya terlibat dalam kemalangan di Jalan Batu 18, Jalan Sungai Petani Alustar malam tadi. Mangsa Muhammad Hakimi Muhammad Hambali, 17 tahun, meninggal dunia di tempat kejadian selepas mengalami kecederaan parah di kepala dan badan. Ketua Polis Daerah Yan, Deputy Superintendent Shahnas Akhtar Haji berkata kemalangan dipercayai berpunca dari pemandu lori yang membawa muatan tempurung kelapa yang ingin membelok memasuki simpang namun tidak memberi signal. Ia mengakibatkan motosikal ditunggang seorang remaja lain yang mengekori dari arah belakang lori, gagal membrek lalu melanggar bahagian belakang lori berkenaan. Bagaimanapun, motosikal ditunggang Muhammad Hakimi sempat mengelak tetapi memasuki laluan bertentangan sebelum dirempuh sebuah lori yang ketika itu dalam perjalanan dari Sungai Petani ke Alustar. Shahnas berkata akibat pelanggaran itu pelajar SPM terbabit maut di tempat kejadian. Manakala penunggang sebuah lagi motosikal mengalami kecederaan parah selain patah tangan. Sementara itu, kedua-dua pemandu lori berusia 49 dan 60 tahun itu tidak mengalami sebarang kecederaan. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Sultanah Bahyah untuk bedah siasat sementara seorang lagi penunggang yang parah dihantar ke Hospital Yan untuk rawatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kos haji dijangka meningkat sehingga 50%. Kerajaan menjangkakan kos mengerjakan haji meningkat sehingga 50% berikutan cukai nilai tambah VAT yang diperkenalkan Kerajaan Arab Saudi naik kepada 15% berbanding 5% sebelumnya. Dan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Ahmad Marzuq Syari berkata, selain peningkatan VAT, kos turut meningkat disebabkan pelaksanaan SOP baru susulan pandemik COVID-19.
Peningkatan kos itu akan menyebabkan kos mengerjakan haji musim hadapan meningkat kepada lebih RM30,000 berbanding sebelum ini RM23,000. Bagaimanapun katanya jumlah tepat hanya akan diketahui awal tahun hadapan sebelum dimaklumkan kepada bakal jemaah. Jelasnya lagi, tabung haji akan menanggung sebahagian daripada jumlah kos tersebut seperti kebiasaan, namun pihaknya belum memutuskan jumlah yang akan ditanggung TH. Ialah prinsip haji ni, orang yang mampu dia boleh mengerjakan haji. Jadi sesiapa yang mampu, kita juga sebenarnya offer untuk mereka bayar penuh tanpa mengambil bantuan kewangan itu. Orang yang tak mampu, dia boleh mengambil bantuan kewangan. Tetapi apa yang menjadi isu bila dia pergi kursus haji, dia tanya kawan sebelah, dia kata berapa bayar, dia kata 9,980. Saya bayar penuh, rugi macam tu. Dia bayar subsidi juga. Dia bayar ikut harga bantuan juga. Tetapi sebenarnya kita dalam usaha tabung haji untuk menyedarkan dalam kursus-kursus haji kita supaya mereka yang mampu, mereka kena bayar penuh. Tapi kalau mereka tak mampu bayar penuh, mereka boleh bayar jumlah yang dilepas bantuan. Dalam perkembangan lain, Datuk Ahmad Marzuk berkata, keputusan mengenai kuota jemaah haji negara ini juga akan diketahui awal tahun depan. Beliau berkata pihaknya akur dengan segala keputusan yang dibuat Kerajaan Arab Saudi sama ada mengekalkan kuota sedia ada iaitu 30,000 jemaah atau dikurangkan. Namun melihat kepada situasi semasa penurunan kes COVID-19 di negara berkenaan, pihaknya mengharapkan jumlah kuota itu dapat dikekalkan atau ditambah. Kerajaan bercadang untuk menggunakan kaedah inokulasi atau penyuntikan pada batang pokok getah bagi membolehkan aktiviti menoreh getah dapat diteruskan walaupun pada musim tengkujuh. Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Zuraida Kamarudin berkata, keberkesanan kaedah tersebut kini sedang dalam tempoh percubaan di ladang getah di beberapa kawasan termasuk di Melaka. Jelas Datuk Zuraida, pihaknya sedia memberikan bantuan kewangan kepada para pekebun kecil untuk membeli alat bagi kaedah inokulasi tersebut yang dijangka berharga antara RM10 hingga RM20 seunit. Kementerian juga sedang meneliti untuk menggunakan sejenis cecair kimia yang boleh diletakkan pada saluran torehan di pokok getah bagi meningkatkan produktiviti dan kualiti hasilnya. Juga nak mencari satu kaedah yang tengah dalam percubaan, kaedah yang mana tidak boleh memudahkan mereka bila musim hujan, mereka tak payah susah hati bila getah tu, latex tu akan air masuk dan sebagainya. Jadi ini kita panggil sistem inoculation. Cocoklah macam injection. Cocok dekat pokok batang getah tu, ada tiup dia masuk ke dalam bekas yang bertutup. Jadi kalau hujan dia tak payah susah hatilah. Tambah beliau lagi, kaedah tersebut dijangka akan diperkenalkan kepada pekebun-pekebun kecil dalam tempoh setahun lagi. Dengan kaedah itu, katanya, ia diharap dapat meringankan bebanan penoreh getah yang sering terjejas terutama di kawasan pantai timur yang sering dilanda musim tengkujuh setiap hujung tahun. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan program jelajah agri-komoditi keluarga Malaysia di Dewan Budiman di Kampung Kepah, Hulu Terengganu. Peningkatan kos rawatan kini menggerunkan. Namun Wakaf An-Nur dengan kerjasama KPJ Healthcare Berhad menawarkan rawatan perubatan serendah RM5 di Klinik Wakaf An-Nur khasnya kepada golongan yang tidak berkemampuan. Dan Klinik Wakaf An-Nur turut menawarkan perkhidmatan dialisis kepada yang memerlukan. Klinik Wakaf An-Nur yang telah beroperasi sejak 1998 kini berada di 21 lokasi di seluruh Malaysia dan telah memberi rawatan kepada 1.9 juta pesakit di mana 10% daripada rawatan tersebut telah diberikan kepada pesakit bukan beragama Islam. Kita bekerjasama rapat dengan KPJ Healthcare Malaysia Berhad sebagai kita punya strategic partner dalam menguruskan keseluruhan rangkaian ini. Tetapi dalam masa yang sama, sejak daripada awal penubuhan Wakaf An-Nur, Klinik Wakaf An-Nur ni, kita sebenarnya memang melibatkan orang ramai untuk turut sama dalam menyumbang kepada bagi memastikan perjalanan operasi ini dapat terus hidup.
Selain itu, Klinik Wakaf An-Nur juga dibina dengan kerjasama Majlis Agama Islam Negeri-Negeri. Menurut Bukhari, setiap pesakit dialisis memerlukan rawatan sebanyak 3 kali seminggu, membabitkan kos sekitar RM2,000 hingga RM3,000 sebulan. Tanpa mengira bangsa, agama dan warga negara, klinik ini memberikan perkhidmatan dialisis yang terbaik kepada orang ramai, khususnya golongan B40, asnaf dan kurang berkemampuan dengan caj serendah RM90 sahaja bagi satu rawatan. Alhamdulillah lah, selama 10 tahun saya telah mendapat rawatan kat sini ni. Saya setakat ni apa yang saya pastikan, makna saya betul-betul gembira lah sebab salah satu daripada pusat rawatan untuk dialisis ni yang begitu baik perkhidmatan ni, sama ada dari segi kaki tangan dia, nurse ni semua dan keadaan persekitaran tu yang tak begitu itulah, memang dalam keadaan baik. Klinik ini bukan sahaja merawat pesakit buah pinggang, malah beberapa doktor turut ditempatkan di setiap klinik untuk memberikan rawatan kepada penyakit yang kurang serius seperti demam, batuk dan sedutan gas untuk pesakit asma. Klinik pesakit luar kita beri perkhidmatan kepada masyarakat setempat. Kita adalah bertumpu kepada mereka yang berpendapatan rendah lah. Okey, pendaftaran yang pertama kita akan charge sebanyak RM10 dan ulangan sebanyak RM5. So kalau kita compare dengan klinik-klinik GP kat luar, dia sangat berpatutan lah. Memetik hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempermudahkan kesulitan orang lain, maka Allah akan mempermudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Berpegang kepada sabda Nabi itu, Klinik Wakaf An-Nur mempermudahkan urusan pesakit yang ingin mendapatkan rawatan. Pesakit hanya perlu membawa kad pengenalan dan kad rawatan asnaf sekiranya ada. Selain itu, Wakaf An-Nur juga menyediakan klinik bergerak di Selangor, Johor dan Kelantan untuk memudahkan golongan yang kurang berkemampuan di kawasan yang jauh dari hospital untuk mendapatkan rawatan. Bagi menjayakan program imunisasi negara, klinik bergerak Wakaf An-Nur turut terlibat di dalam pemberian vaksin kepada orang ramai. Dalam masa yang sama, kita juga memperkenalkan beberapa inisiatif baru untuk melibatkan sama ada institusi, syarikat ataupun individu untuk terus menyumbang kepada tabung klinik wakaf ini dengan memperkenalkan kita program yang kita panggil infak warisan, menyumbang kepada program Green Initiative melalui program infak warisan di mana kita menjual pokok-pokok kepada orang ramai dan sebahagian daripada hasil jualan ini kita akan salurkan kepada tabung klinik wakaf An-Nur. Dengan setiap sumbangan ke dana klinik ini, ia melayakkan penderma mendapat potongan cukai daripada lembaga hasil dalam negeri. Semoga usaha murni ini terus mendapat sokongan orang ramai agar lebih ramai golongan memerlukan mendapat rawatan dan pemeriksaan kesihatan yang terbaik. Sumbangan boleh disalurkan ke tabung dana Klinik Wakaf An-Nur di akaun Maybank bernombor 5510-1630-1344. Untuk maklumat lanjut, layari laman web, laman sosial dan di nombor seperti tertera. Pandemik COVID-19 yang melanda negara sejak awal tahun lalu telah merenggut banyak nyawa sehingga menyebabkan ramai kanak-kanak mendapat gelaran anak yatim dalam sekelip mata. Dan prihatin dengan nasib mereka, Yayasan Islam Darul Ihsan atau YIDE tampil memberi bantuan demi meringankan beban yang ditanggung. YIDE menerusi program ziarah kasih yatim kali ini menyantuni sebuah keluarga yang telah kehilangan ketua keluarga akibat COVID-19 di rumah mereka di Batu Cave, Selangor. Menurut ahli lembaga pemegang amanah YIDE, Muhammad Salim Muhammad Sain, antara bantuan yang diberikan keutamaan pihaknya adalah dari sudut bantuan perbelanjaan persekolahan. Kami membantu satu keluarga di sini yang mempunyai 4 orang anak yatim dan mereka telah kehilangan ayahnya di mana telah meninggalkan mereka ketika COVID tempoh hari pada bulan Ogos yang lalu. Ayahnya telah pergi meninggalkan mereka ketika COVID bulan 8 yang lalu. Dan kita telah memberi bantuan sebanyak RM200 untuk persekolahan mereka setiap seorang dan juga kita ada memberi pada bantuan keluarga RM500.
Selain bantuan kewangan, YIDE juga memberi sumbangan keperluan asas seperti barangan dapur untuk kegunaan mereka sekeluarga. Sementara itu, bagi Suhaila Abdul Khalil, dia bersyukur dengan bantuan yang diberikan memandangkan dia masih belum bekerja. Alhamdulillah, setakat ni saya mengucapkan terima kasih daripada Yayasan Islam Selangor Darul Ihsan dengan sumbangan yang ada. So kami akan berikan pengurusan kepada anak-anak dan seterusnya pada pelajaran dan juga kehidupan kami lah. Setakat ni terima kasih banyak atas semua yang ada. Alhamdulillah. Sepanjang pandemik COVID-19, Yayasan Islam Darul Ihsan telah membantu 549 keluarga anak yatim melalui bantuan kewangan secara one-off bernilai RM500 dan telah menelan jumlah keseluruhan hampir RM300,000. Tidak terbatas kepada bantuan kewangan sahaja, malah YIDE telah memperuntukkan sebanyak RM158,800 setahun bagi bantuan persekolahan kepada 794 pelajar anak yatim di seluruh Selangor. Sementara itu, orang ramai yang mahu bersama-sama YIDE untuk membina masa depan anak yatim boleh menyumbang di akaun bank Islam mereka yang bernombor 1223-4010-007330 atau hubungi di talian yang tertera. Dalam usaha membangunkan kompleks Islam As-Sofa di Mantau, Negeri Sembilan, Yayasan Sofa sedang giat mencari 50,000 umat Islam di Malaysia untuk bersama dalam komuniti 50,000 pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuh jadi sebahagian daripada 50,000 komuniti pencinta Rasulullah dengan scan QR kod tertera, menyemai benih di dunia, hasilnya di akhirat. Menjadi seorang ahli masyarakat yang berwibawa memerlukan satu semangat patriotik dan cintakan negara. Dalam masa yang sama, tindakan kita sebagai masyarakat yang prihatin sepatutnya dizahirkan melalui bantuan yang terbaik buat tanah air tercinta. Dan di antara usaha tersebut adalah melalui kerja kesukarelawanan. Ayuh bersama-sama kita menjadi masyarakat yang prihatin melalui Kelab Perwira Malaysia. Layari Facebook Kelab Perwira Malaysia untuk penyertaan menjadi sukarelawan buat tanah air tercinta. Bangkit, berjuang bersama. Pengganas mengamuk serang polis. Laporan luar negara, seorang lelaki ditahan selepas mengamuk dan menyerang anggota polis menggunakan kapak dan pisau. Insiden berlaku di pekarangan bangunan Kementerian Dalam Negeri Tunisia. Situasi cemas itu dirakam saksi di tempat kejadian. Video itu menunjukkan seorang lelaki berjambang bertindak di luar kawalan dengan memegang kapak di tangan kanan dan pisau di tangan kirinya. Orang ramai cuba menghalang lelaki itu dengan melemparkan penghadang besi ke arahnya, namun gagal menghentikannya. Polis kemudian melepaskan tembakan peluru getah terhadap penyerang sebanyak 2 kali sebelum dia jatuh ke tanah. Suspek kemudian dibawa ke hospital bagi rawatan selanjutnya. Menurut pihak berkuasa, lelaki berkenaan adalah pengganas yang mensasarkan pasukan polis. Tunisia pernah berdepan beberapa serangan pengganas sejak 2011. Kali terakhir serangan berdarah berlaku adalah pada September tahun lalu di mana 3 orang penyerang membunuh seorang pegawai National Guard Tunisia dan mencederakan beberapa yang lain. Sementara itu di Mexico, sekurang-kurangnya 19 maut manakala 32 lagi cedera selepas sebuah bas merempuh sebuah rumah berhampiran Mexico City. Kemalangan dipercayai berpunca daripada masalah brek. Insiden berlaku di sebuah perkampungan kecil Hoki Singgu. Menurut penduduk tempatan, bas tersebut telah menggunakan jalan pintas untuk ke sebuah pusat keagamaan di Bandar Chalma. Pemandu bas berkenaan kemudian dilihat gagal menghentikan bas itu sebelum merempuh sebuah rumah. Brek kenderaan itu dipercayai gagal berfungsi akibat terlalu panas.
Pemandu bas berkenaan antara yang terkorban, manakala 6 penumpang termasuk kanak-kanak dibawa ke Hospital Toluca. Sementara itu, penumpang yang lain telah dipindahkan ke beberapa buah hospital yang lain. Pengangkutan awam di China melangkah ke era baru dengan pengenalan robot taksi. Dan taksi tanpa pemandu itu mula beroperasi di Beijing. Puluhan robot taksi mula kelihatan di ibu negara China itu setelah kerajaan meluluskan penggunaannya Khamis lalu. Walaupun kelihatan seperti taksi biasa, robot taksi mampu beroperasi tanpa pemandu. Selain mampu berkomunikasi secara digital kepada penumpang termasuk urusan pembayaran. Ia adalah hasil inovasi syarikat gergasi Baidu dan syarikat startup Pony AI. Bagi pengguna tempatan, pengenalan teknologi ini adalah suatu yang dinantikan. Golongan muda khususnya antara yang teruja menggunakan perkhidmatan itu. Bagi mereka, robot taksi adalah penyelesaian bagi masalah pemandu taksi yang tidak mematuhi undang-undang jalan raya. Namun tidak kurang juga yang ragu-ragu mengenai tahap keselamatan kenderaan tanpa pemandu berkenaan. Untuk rekod dalam fasa ujian robot taksi telah menjalani lebih 500,000 perjalanan. Varian baru COVID-19 B11529 yang kini dinamakan sebagai varian Omicron berkemungkinan besar lebih mudah merebak berbanding varian Delta. Menurut pakar genetik makmal biologi molekular Eropah Moritz Gersteng, ia berdasarkan kepatasannya menjadi varian paling dominan di Afrika Selatan. Menurut Moritz, pakar epidemiologi Afrika Selatan mengesahkan varian Omicron telah merebak di negara itu dan mengatasi varian Delta sebagai varian dominan hanya dalam tempoh kurang 3 minggu. Justru pakar percaya varian baharu itu lebih mudah berjangkit berbanding varian Delta. Selain itu, menurutnya kadar Baik, laporan itu tadi menutup berita Al-Hijrah malam ini dan jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan menarik dan artikel eksklusif. Dan sebelum itu, jangan ketinggalan untuk menyaksikan minggu kedua program reality Hijrahkan Laguku live 9 malam ini. Saya Wan Kamarudin Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri baik-baik. Selamat malam.